Segenap lapisan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam mendoakan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang meraihkan hari ulang tahun Baginda yang ke-73 pada tahun ini dilanjutkan usia dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal karar memerintah di atas singgasana kerajaan negara Brunei Darussalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Bercakap mengenai kebajikan raja. Kebajikan itu ada dua. Satu, kebajikan duniawi, dan yang kedua kebajikan ukhrawi. Jika kita mahu melihat tentang kebajikan atau keprihatinan ke bawah duli yang maha mulia terhadap kebajikan rakyat, maka dua-dua kebajikan ini, kebajikan duniawi dan kebajikan ukhrawi, perlu disebutkan. Tentang kebajikan duniawi, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan selaku raja dan pemimpin tidak diragukan lagi adalah sangat banyak membuat kebajikan itu. Kebajikan itu pula kita dapati dilakukan secara berterusan. Dalam makna tidak ada titik noktah mengenainya. Ini jelas menjadikan ke bawah duli yang maha mulia sangat popular di kalangan rakyat khasnya dan dikasihi serta dihormati. Baginda memerintah tidak hanya duduk bersemayam di atas kursi sahaja, tetapi Baginda juga bergerak mendekati rakyat. Susah senang rakyat dipeduli, ataunya kita ini dikelinga. Mendengar rakyat memerlukan tempat berniaga misalnya, Baginda sendiri berangkat turun padang, meninjau di mana tempat yang sesuai untuk berniaga itu. Contohnya kita semua tahu, Tamu Kampung Kianggih, tempat lama sudah penuh sesak, tidak lagi sesuai. Lalu Baginda sendiri berangkat meninjau, melihat dan mendengar sendiri apa-apa masalah yang dihadapi oleh para peniaga. Selain menyaksikan tempat itu betul-betul memang sudah penuh sesak, Baginda juga mendapati lokasi itu memang tidak sesuai kerana sangat hampir, malah bersambung dengan perkuburan, memungkinkan ia termasuk harim kubur. Harim kubur tidak boleh diganggu. Jadi keberangkatan Baginda ke Tamu Kianggih ini berlaku pada pagi Ahad 7 Februari
2016 dan kurang sedikit 4 bulan selepas itu, pada 1 Jun 2016, kompleks tamu Sungai Kianggih yang baru yang cukup dengan segala kemudahan telah beroperasi menjadi kenyataan. Ini satu contoh keprihatinan raja kita mengelinga kebajikan duniawi rakyat. Contoh lain, Pasar Malam Gadong. Pasar ini asalnya yang kita tahu hanya dalam bentuk gerai-gerai dengan menggunakan payung-payung besar yang berisiko apabila angin kuat dan hujan lebat. Mengetahui ini, Raja kita ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan juga tidak tinggal diam, tetapi proaktif memperkenankan untuk dibina sebuah pasar pelbagai barangan menggantikan pasar malam yang serba kekurangan. Pasar ini dibina pada 9 November 2016 dengan keluasan 5.979 meter persegi dan siap beroperasi pada 2 Februari 2017. Bangunan ini menempatkan 150 buah petak, merangkumi 16 petak untuk salai menyalai, 81 petak untuk memasak yang lain, pelbagai jenis makanan, dan manakala 39 petak pula untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Baginda sendiri telah berkenan berangkat melawat ke pasar ini bagi menyaksikan ianya beroperasi dengan sempurna. Itu 2 contoh yang sudah terakam dalam sejarah. Menjadi sifat semula jadi raja kita, Baginda sangat prihatin terhadap semua perkara. Dalam pentadbiran, Baginda tidak tahan-tahan di pejabat saja, tetapi juga berangkat keluar apabila merasakan perlu berangkat. Seperti baru-baru ini, kita pun tahu, lebih tahu lagi, secara mengejut, Baginda berangkat melawat bangunan RTB di pusat bandar dan di Sungai Akar. Dari titah yang dilafazkan, yang kita dapat dengar atau baca di dalam akhbar, Baginda sangat prihatin antaranya mengenai bangunan RTB di pusat bandar didapati sudah usang dan tidak lagi selamat, tetapi masih juga digunakan. Inilah antara faktor mengapa Baginda berangkat turun padang untuk menyaksikan sendiri apakah benar bangunan itu sudah usang dan tidak lagi selamat. Kita percaya selepas ini, sebagaimana lazimnya, insya Allah akan ada langkah menanganinya. Baginda juga sering kita dapati bercemerduli menganugerahkan anak-anak kunci di bawah skim perumahan negara, sambil mengambil peluang melawat ke rumah-rumah mereka yang menerima anak-anak kunci itu
Ini dilakukan oleh baginda di semua daerah, di seluruh negara. Sekali-sekala apabila berlaku musibah seperti negara dilanda banjir besar. Misalnya pernah berlaku dalam bulan Januari 2014 di daerah Tutong, di mana terdapat kawasan yang terjejas ditenggelami oleh air, maka kelihatanlah kalibat raja kita, Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah, turun padang mengharungi banjir dan naik ke rumah rakyat yang mengalami banjir itu untuk mengetahui dan menyaksikan sendiri kesusahan yang ditanggung oleh mereka. Tahukah kita bahwa keprihatinan raja yang seperti ini bukan ia angin lalu, tetapi kesannya akan rakat di hati rakyat, boleh untuk mengubat hati yang luka dan luka kerana musibah tersebut. Ini baru sekelumit isu sosial yang mengundang keterlibatan raja. Di sana masih banyak lagi yang tidak mungkin dapat disebutkan di sini satu persatu. Kita beralih pula kepada isu lain dari isu sosial. Kita melihat isu ekonomi. Raja kita juga mempunyai gagasan atau visi yang sangat jauh mengenai ekonomi. Sebagai misal, baginda sudah sekian lama pernah bertitah mengenai bumi hijau. Apa makna bumi hijau? Ini adalah satu istilah merujuk kepada bumi yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Baginda mahu supaya Brunei kita ini menghasilkan makanan dari tumbuh-tumbuhan, bukan hanya semata-mata bergantung kepada hasil minyak dan gas sahaja. Tetapi baginda mahu supaya Brunei juga bergerak untuk menyara diri sendiri dengan hasil tanaman, terutama hasil padi atau beras, makanan asasi. Visi raja ini adalah sangat wajar, terutama apabila kita melihat akan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diduga kiranya negara-negara pembekal tidak dapat membekal disebabkan oleh faktor-faktor peperangan atau fenomena alam seperti kemarau panjang, banjir besar, kebakaran, gempa bumi dan seumpamanya. Dan yang lebih mewajarkan lagi ialah situasi 2/3 bumi kita masih belum diteroka dan hasil keluaran negara kasar dalam bidang pertanian juga masih rendah. Ini semua mewajarkan kita patut bangun untuk memperkasa bidang pertanian itu tanpa bertangguh. Alhamdulillah, berkat
visi raja dalam pertanian atau dalam ekonomi. Setakat ini Brunei sudah 2 kali menanam dan menuai padi percubaan secara agak besar-besaran. Kedua-dua percubaan itu, raja kita telah berkenan berangkat turun padang untuk meresmikan dan seterusnya memulai menanam. Dan beberapa bulan kemudian menuai. Kali pertama ialah menanam benih padi laila pada 27 April 2009 dan menuainya pada 3 Ogos 2009. Manakala kali kedua, Baginda berkenan pula meresmikan dan juga memulai menanam benih padi hibrid Sembada 188 pada 29 Oktober 2018 dan menuainya pada 12 Februari 2019. Ia adalah sejarah penting. Sejarah adalah guru terbaik untuk diikut. Dalam makna, kalau raja sendiri sudah turun padang bertanam dan menuai padi, mengapa kita rakyat tidak? Nah, inilah namanya kepimpinan berharga. Demikian serba sedikit contoh keprihatinan raja dalam perkara-perkara kebajikan duniawi untuk rakyat dan negara. Sekarang kita melihat pula kepada keprihatinan raja dalam perkara kebajikan ukhrawi. Apa ia? Apa ia kebajikan ukhrawi? Di sini saya akan sebutkan antaranya saja. Paling atas sekali, raja kita adalah sangat terkenal mengungguli agama. Rakyat yang beragama Islam telah diwajibkan untuk bersekolah agama. Ini bukan mahunya siapa-siapa, tetapi adalah mahu raja sendiri. Setelah 50 tahun, belajar agama itu tidak pernah diwajibkan. Sekarang ia telah diwajibkan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013. Mulai dari saat ini, insya Allah, tidak ada rakyat atau kanak-kanak Brunei Darussalam yang akan tercicir dari mempelajari agama Islam. Baginda kita lihat benar-benar telus dengan agama. Baginda tidak mempolitikkan agama, tetapi mengamalkan agama. Contohnya banyak sekali. Antaranya, di zaman Baginda, Al-Quran ditulis tangan sebagai satu sejarah. Di zaman pemerintahan Baginda, sejarahnya yang besar, ada berlaku satu pekerjaan besar agama, yaitu menulis Al-Quranul Karim dengan tangan. Cokmar Convocation diganti dengan Mushaf Al-Quran. Universiti Islam dan College Universiti Perguruan Agama ditubuhkan. Semua itu
adalah bertolak dari visi raja, kemahuan raja sendiri. Brunei Darussalam diberi julukan negara zikir. Dari siapa julukan ini berlaku? Dari raja. Pada tahun 2008, dari singgah sana baginda melafazkan titah antara lain berbunyi, "Beta memang berazam untuk melihat Brunei Darussalam menjadi negara zikir." Apa hebatnya ungkapan negara zikir itu? Pada akhir tahun 2008, saya pernah dikunjungi oleh seorang luar bertitel profesor. Profesor ini mengaku di hadapan saya bahawa dia sangat tertarik dengan ungkapan negara zikir itu. Dia berkata, ungkapan ini cukup hebat. Dia belum pernah mendengar orang lain mengungkapkannya kecuali Brunei sahaja. Dia berpendapat terdapat kekuatan tersendiri dalam ungkapan ini. Dalam makna, siapa yang mula-mula sekali mengungkapkannya adalah orang itu orang istimewa. Siapa dia? Jawabnya tidak lain ialah raja kita juga. Setakat niat raja sahaja pun untuk menjadikan Brunei negara zikir sudah dapat pahala. Apatah lagi kalau niat itu benar-benar terlaksana menjadi kenyataan. Ini juga satu kebajikan ukhrawi namanya. Kepala zikir yang kita tahu ialah Al-Quran. Kita pernah mencipta tema berbunyi membina generasi Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan membina generasi Al-Quran itu? Dalam majlis musabaqah membaca Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 2015, raja kita telah bertitah menjelaskan maksudnya. Titah itu demikian bunyinya, maksud yakni membina generasi Al-Quran ialah melahirkan generasi celik Al-Quran. Celik dalam makna pandai membaca Al-Quran. Dikehendaki juga jika boleh, menurut titah, untuk jadi pakar dalam semua bidang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini maksud tema itu menurut titah. Ini tidak syak lagi adalah visi suci raja. Dalam era sekarang, manusia tenggelam dalam kesibukan dunia. Tetapi Brunei Darussalam di bawah kepimpinan raja yang saleh masih saja mengagung dan mengutamakan Al-Quran. Bayangkan, kalau benar-benar negara ini memiliki generasi Al-Quran, semua itu adalah rahmat bagi semua. Siapakah yang menjadi punca pembentukan generasi Al-Quran? Raja kita. Berpunca atau bertolak dari keprihatinan baginda. Tidakkah ini satu kebajikan ukhrawi namanya? Iya. Kebajikan keakhiratan yang mengundang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan ukhrawi raja
yang paling ketara. Kebajikan keakhiratan raja yang paling ketara ialah Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Yayasan ini ditubuhkan bersempena dengan menyambut Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan menaiki takhta, yaitu tarikhnya pada 5 Oktober 1992. Penubuhan yayasan ini berasaskan 5 tujuan kebajikan, yaitu agama, kebajikan am, pendidikan, pembangunan, dan keuangan. Dalam makna, Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah adalah wadah untuk menyalurkan amal jariah raja dan ahli kerabat baginda kepada pihak-pihak yang memerlukan. Amal jariah itu artinya sumbangan kekal, dan selama mana sumbangan itu berjalan terus, maka selama itulah pahala akan diterima oleh penyumbangnya, tidak pernah putus-putus. Jadi begitu hebat amal jariah itu. Tidakkah ini juga namanya kebajikan ukhrawi? Iya, kebajikan ukhrawi. Saya tidaklah berhajat untuk memperinci apa projek, apa aktiviti yang telah dilakukan oleh Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Semua kita dapat mengetahuinya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi